Assalamualaikum dan terima kasih kepada semua media yang hadir hari ini. Hari ini adalah satu di mana satu produk dari negara Arab, Emirat Arab Bersatu dari Dubai, di mana ini akan membuka satu peluang kepada usahawan Melayu khususnya, di mana produk ini sebagai Chicken Fried Chicken. Ini akan memberi peluang kepada usahawan Bumi Putra untuk mereka menceburi dalam bidang restoran ni, dan kita bersasar lebih kurang untuk jangka masa panjang. Dengan bantuan saya akan bantu syarikat ketempatan sini yang dapat franchise daripada negara tersebut, sekurang-kurangnya 500 outlet seluruh negara, dengan modal, ada melibatkan modal besar, dan juga kita akan bagi peluang kepada usahawan kecil yang nak mula perniagaan dengan modal yang kecil. Ini yang kita akan usahakan. Jadi kita lihat, kalau kita bukan nak bersaing dengan mana-mana produk lain lah dalam pasaran, jadi kita semata-mata kita nak bantu usaha Bumi Putra, khususnya usaha Melayu tempatan, untuk menceburi dalam industri ini. Sebab apa yang kita lihat, brand jenama-jenama yang ada dalam pasaran hari ini, usaha Bumi Putra kurang diberi peluang untuk dapatkan franchise dalam produk-produk yang tertentu yang saya sebut tadi. Dengan adanya Chicken Fried Chicken ni akan membuka peluang kepada anak-anak tempatan untuk ceburi dalam industri ini. Ada apa-apa soalan nak tanya? Ini chicken buka ya? Ini kiralah cawangan yang pertama dalam Malaysia. Jadi hari ini tarikh dibuka ataupun sebelum ini? Dah buka, tapi hari ini tarikh mula lah. Tarikh mula. Ada apa-apa soalan? How many more outlets are you coming? Kita target dalam tahun ni lagi 9 dalam tahun ni juga. Dan untuk jangka masa panjang, dengan kerjasama saya akan bantu. Sebab apa yang saya dimaklumkan, mereka sasar dalam 5 tahun 100 outlet. Tapi bagi saya sebagai usahawan presiden, saya akan buka jalan kepada usahawan tempatan supaya sama-sama kita berjana ekonomi, termasuk syarikat yang dapat hak milik untuk jenama untuk Malaysia, dan juga usahawan peringkat bawah. Apa kriteria seseorang usahawan tu layak untuk menerima you punya? Yang pertama, mereka perlu daftar dengan SSM, perlu ada syarikat. Yang kedua, kita tengok kawasan mana mereka nak menjaga. Dan tentu ada kawasan, kalau contoh kita ambil dalam mall ni, dah melibatkan modal yang besar, sekurang-kurangnya 500,000 ke atas. Kalau kawasan pendalaman, ada tentu modal mereka tak banyak. Ini Sebenarnya berapa agak modal yang permulaan untuk mereka keluarkan? yang tu kita tengah rangka. Sebab apa, kita tengok situasi kawasan. Kalau melibatkan jenama lain, mereka dah fix letak 1 juta, 1.5 million dan sebagainya. Tapi kita tak nak. Kita nak letak begitu banyak. Kita lihat dalam situasi ekonomi negara kita pun tak berapa lagi sangat. Jadi kita akan boleh, seberapa rendah yang kita boleh letak, kita akan cuba bantu sama-sama kita berjaya. Konsep kita nak sama-sama berjaya. Untuk lokasi pertama ni, kenapa pilih Bukit Bintang? Kenapa tak pilih macam dalam mall ke ataupun kawasan KL yang lain? Kenapa pilih Bukit Bintang? Kalau kita ambil mall ni, dia ada banyak syarat, macam-macam syarat. Dia menyukarkan sikit. Kalau kita nak baru buka dalam mall ni, kan deposit dia ketat sangat. Sebab tu kita buka keluar daripada mall tu untuk permulaan yang pertama. Akan datang insyaAllah kita akan buka dalam mall. Kenapa pilih Bukit Bintang? Bukit Bintang adalah kawasan yang melibatkan sebab Chicken Fried Chicken ni bukan dalam Malaysia je ada, dah 35 negara dalam dunia dah ada. Jadi Bukit Bintang kawasan pelancong, turis semua ada.
Jadi sebab tu kita pilih kawasan sini untuk permulaan. Dari segi halal tu boleh ceritakan sikit? Okey, kita memang produk ni dah tentulah daripada negara Arab, tentu memang halal produk kita. Kita yakin di mana dalam negara kita ada lebih daripada 21 juta penduduk adalah orang Islam, dan kita yakin produk kita ni chicken ni akan diutamakan dululah. Jadi harap rakyat masyarakat di luar berilah peluang kepada jenama ni. Jenama ni pun asal daripada negara Islam. Jadi bagilah peluang juga kepada anak-anak tempatan yang guna jenama chicken ni. Sama-samalah kita bantu untuk produk ini. So penyelidikan chicken ni kalau berbanding dengan restoran-restoran yang menawarkan sama juga yang boleh. Yang pertama, kita dah tentu kita ni asal ni orang Islam. Asal pun dari produk ni negara Islam. Dah tentu ciri-ciri dari segi ikut syarat ni Islam ni dah tentu memang kita lebih lah daripada lebih detail lah daripada produk-produk tempatan yang ada dalam negara ni, walaupun produk tu datang daripada negara US ke mana ke, tapi kita lebih kepada ciri Islamik dari segi SOP kebersihan dan sebagainya. Kedua, dah tentu kita akan fikir bahan yang kita guna ni dah tentu kita tak nak bahan yang memudaratkan kesihatan. Kita tak nak. Dan tentu produk lain walaupun ada halal, ada bahan boleh memudaratkan kesihatan. Jadi kita lebih kepada untuk jamin kesihatan masyarakat tempatan. Kalau nak soal founder daripada Encik Mansur ni dari UAE, boleh tanya soalan. Apa tanya dalam bahasa Inggeris boleh, bahasa pun boleh. Saya akan translate lah. Kita akan translate. So buat permulaan ni, berapa sasaran usahawan yang you akan ambil masa permulaan ni? Di mana you nak fokus pembukaan restoran ni? Di Lemak Kelang ke ataupun di Okey, untuk negara Malaysia, Encik siapa Syamil, dia adalah beliau adalah MD. You can answer please. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Abdul Qadir, selaku wakil Malabar National Global Resources, syarikat yang ambil franchise untuk chicken ni. Saya pun ucapkan terima kasih lah kepada media semua yang hadir hari ni. Untuk soalan puan, sekarang sasaran kami adalah untuk tahun ni kami nak buka 10 cawangan kami cadang. So kami sign agreement untuk franchise tu hujung tahun lepas. Lepas tu kami start ni lah yang share cawangan pertama. So sekarang kami dah ada 3-4 lagi lokasi yang dah kami dah kenal pasti. So lepas ni kami dah mula buka. Yang nak buka cawangan tu kami seluruh Malaysia. Contoh sekarang ada dalam perbincangan untuk Sabah pun dah ada dah. Sabah pun ada juga perbincangan untuk 3 airport dengan Kota Kinabalu pun. Lepas tu sama juga untuk macam kawasan highway. Ada juga seorang tempatan yang ada tengah dalam perbincangan juga untuk ke arah highway jalan Genting. So yang itu semua dalam perbincangan lagi. So insyaAllah sebelum hujung tahun ni memang kami target nak cukup ke 10. Yang soalan puan tadi tu saya nak tambah sikit pasal keunikan kami tu. Menu kami memang beza lah dengan jenama-jenama lain, sebab kami menu kami yang utama dia kami cuba buat fusion antara Arab dan ala Western dan juga India. So contoh dia ada banyak menu yang tak ada dalam jenama-jenama lain lah. Contoh resepi Signature dish apa? Contoh signature dish kami macam tandoori rice. Tandoori rice ni macam gabungan nasi Arab dengan tandoori tu dari India. So gabungan. Sama juga macam grilled chicken kami memang saya percaya tak adalah dekat mana-mana jenama lain dekat lain. Ada juga banyak lagi macam kami ada duck roast yang tak asal daripada Mexican, tapi kami jadi fusionkan dengan Arab, resepi Arab. So kami ada banyak menu-menu macam tu. Jadi hidangan ni sesuai untuk untuk kanak-kanak pun ada? Ya, ada juga menu mesra kanak-kanak pun ada juga. Ada untuk semua ada. Ada yang pedas, kurang pedas semua ada. InsyaAllah semua. Ada soalan lagi? Kalau peringkat global, Cik
So Ada planning tak nak buat drive-thru? Drive-thru, okay, drive-thru memang ada planning. Memang dalam kami memang ada planning drive-thru, tapi itu ikut lokasi lah, lokasi strategi macam mana nak tengok itu jugalah. Tapi kalau drive-thru memang ada, kita boleh buat. Tapi lagi satu kami cuba utamakan sajikan makanan yang sedap. So kami konsep kami bila buat pesanan, kami cuba dah siap semua tapi kami masak lepas buat pesanan dan cuba terpantas dia boleh. So bila pelanggan dapat makanan kami itu masih sedap, panas. So itu keutamaan konsep kami lah. Kami nak kebersihan, kesihatan, makanan segar tu semua kami bagi keutamaan juga lah. So lokasi kedua akan berada di Longkang Kelang juga ataupun di luar KL? Setakat ni yang kami target memang dalam Lembah Kelang. So tapi kami memang tengah cuba jugalah dekat luar tu. Okay, ada soalan? Macam mana seseorang tu nak apply untuk kontak? Okay. Okey, untuk apply ni boleh hubungi kami selama Dato' Reserve situ tadi kena ada SSM, lepas tu kalau boleh pengalaman sikit dalam bidang perniagaan ataupun kalau tak ada boleh juga kami akan sediakan macam latihan asal tu semua, latihan staff semua kami boleh sediakan juga. Lepas tu lokasi, kena ada lokasi lah dekat mana nak buat tu. Kalau Dia pilih lokasi. Dia sendiri pilih lokasi. kami nak tolong pilihkan pun boleh juga. Tapi kalau macam contoh mungkin kami ada rancangan dalam tahun ni juga kami nak buka dekat Putrajaya atau Cyberjaya Masya Allah. So mungkin yang ada yang minat nak buka tu dia tak mampu nak di sana, mungkin dia dekat kawasan lain. So kita boleh lah kalau langsung ikut lokasi yang dipilih tu. Ini sebenarnya tak bagi idea modal permulaan yang seseorang perlu keluarkan untuk membuka institusi. Itu kena discuss sebab dia ikut dia punya tempat tu, lokasi dia tu. Kalau macam size atau venue tu kena tengok juga. Kalau size besar dia I mean, in terms of punya kata barang, produk, dia ada chances lain ada. Ya, betul. Untuk dia belajar macam mana. Ya, memang dia punya contoh resepi-resepi semua kami akan supply. Kami akan supply. Lepas tu produk lain macam ayam yang tu semua memang kita ada supply memang dari Jadi dari segi itulah saya maksud saya ni, apa modal permulaan untuk start small business. Ini modal itu kita belum rangka lagi. Belum rangka lagi sebab dia kena tengok juga dia punya supply and demand. Macam supplier boleh, kalau macam tempat lokasi tu, kalau supplier mungkin ambil contoh kat sana dia tak bersusah datang, mungkin ada transportation cost extra semua kan. So memang belum rangka lagi, tapi memang yang kami boleh bagi jaminan memang rendah. Tak macam katalah restoran ni umpamanya atau restoran ni apa dia punya yang cost. restoran ni kos yang kami keluarkan untuk ni lebih kurang dalam RM600,000 untuk cawangan yang pertama. Package yang kita nak tawarkan ni, kita tak nak mereka niaga 2-3 bulan tutup, 6 bulan tutup, sebab nanti image produk kita bagus. Kita tak nak image kita terjejas dan kita tak nak usaha untuk tumbuh tiga. Jadi kita akan rangka satu package yang sesuai untuk mereka boleh niaga untuk jangka masa panjang. Sama-sama berjaya. Ada soalan? Dari segi global, boleh tanya Encik Mansur. Peringkat kenal? Secara global lah, restoran ni dah ada berapa dekat luar negara? Cakap dalam bahasa Inggeris. Okay. How many of these branches you have around the world? And now we have 37 countries. 37 countries. And 300 stores. 300. 300 stores. Last week you opened first travel store in US, America, Maryland state. For Southeast Asia, is Malaysia the first? No, Indonesia also we have. Indonesia. Malaysia second. Yes, second. And Thailand? No. Singapore? No, we have in New Zealand 11 stores, and Australia 2 stores. India we have 90 stores. And UAE, in Dubai, we have the 25 stores. Oman we have 20 stores. Maldives, all African market, everywhere we have. So dari segi jualan, sasaran jualan sehingga tahun ini, berapa you sasarkan untuk makanan? Okay.
sasaran kami contoh untuk cawangan yang ini kami sasarkan satu hari kurang-kurang 100 ekor ayam lah. Kira itu sasaran kami untuk permulaan. So Dari segi RM, dari segi RM kami sasaran kami sebulan kurang-kurang 200-300 ribu pusingan. So itu yang target kami lah untuk satu cawangan. Itu ikut saiz dengan lokasi juga. Mungkin yang lokasi yang cawangan saiz kecil mungkin kurang, atau mungkin ada yang lagi ditambah pun ada juga. harga setiap edition berapa? Ya. Harga ni. Okey, harga kami cuba pastikan ikut pasaran dan lebih rendah daripada jenama lain. Setakat ni memang alhamdulillah kami dapatlah buat dengan harga yang lebih rendah daripada jenama-jenama lain. Contoh kami set ayam goreng yang 2 piece dengan snack meal bawah RM20. So dia lagi satu kami ada yang seperti yang cakap tadi tu, ada ayam goreng, ayam grill, lepas tu kami ada burger, ada juga pizza, pasta dan sebagainya. So berapa keseluruhan ni, berapa menu ni? Sebenarnya kami belum start semuanya lagi dekat sini. Sebab kami memang nak tambah juga yang menu yang untuk Malaysia. So yang ada Contoh, apa je? ya, Yang ada apa je? yang ada sekarang pun ada dekat 20 juga menu. Belum lah. For global, Mr. Masud, are you okay to share with us what is your challenges that you face when you want to bring this product to Malaysia? Even though you know this is famous in UAE, come from UAE, even though it's halal, but what are the challenges that you face if you don't want to share to us? Do you face any challenges when you want to bring this particular product to Malaysia? I'm not feeling any challenges here. We have good market in Malaysia. I hope we can easily commit. So there's no challenges, meaning like the process take longer time or Of course, there is a competitive, but people know there is a long term, there is one brand, one or two brands. But we are trying. We have some small, where we will okay. feel success. Okay. Ada soalan lain? Minimum harga berapa ringgit tu? Kan ada harga rahmah tu. Kami ada harga ramah, ada menu rahmah yang RM5. Kami ada menu rahmah yang tiga jenis menu untuk harga RM5 ada juga kami buat. Lepas tu ada juga macam burger yang bawah yang RM9 lebih pun ada. Lepas tu RM13 ada, RM17 ada macam tu lah. Dah ada. Kami dah sediakan dah. Dia ada masa-masa tertentu ataupun Pada permulaan ni tak ada masa tertentu. Kami buat dari untuk buka sampai tutup ada menu. buka pukul berapa ni? Sekarang kami target buka pukul 12 tengah hari sebab kami belum start lagi menu breakfast. So kami buka untuk lunch pukul 12 tengah hari, tapi kawasan ni sebab malam memang pack, so kami buka sampai pukul 2 pagi. Ya. Okey, cawangannya pertama ni harapan dia tu macam mana? Okey, harapan kami cawangan pertama ni jadi contoh lah untuk kami berkembang lagi dalam Malaysia untuk cawangan-cawangan lain pun. So kami nak jadikan yang ini jadi macam teladan lah. Kami nak belajar sebab kami pun untuk walaupun Encik Mansur memang dah lama dan kami baru cawangan pertama untuk kami. Mesti ada salah silap untuk kami pun belajar jugalah kalau ada kesilapan. Lepas tu dari sini kami insyaAllah kami boleh kembang. Sebab dekat kawasan ni yang kami pilih, kawasan Bukit Bintang ni seperti yang kata tadi memang kawasan banyak pelancong, memang dah terkenal lah bahawa jenama ni kawasan untuk orang-orang luar Malaysia. So rakyat Malaysia kami nak kenalkan lah. Dan kami pelawar juga rakyat Malaysia yang minat untuk jadi franchise holder. Sebab memang dari personal opinion saya pun memang ini baru sebab kos dia berendah berbanding yang cawangan-cawangan yang jenama lain pun. So memang insyaAllah bagus tu. Okey. Tak ada soalan Ada lagi? Tak ada. Orang lain tak ada Tak ada tak. Okey, kita dah potong. Ada. Tong ribbon. Ambil gambar dulu, foto. Baca doa selamat dulu. Okey. Saya jumpa Cik Abdul Rahman juga selamat. Baik sekali. Zed, tolong Zed.
July last or August first. Okey, berkenaan dengan proklamasi orang Melayu, di mana kita dah jelajah seluruh Malaysia. No problem. No problem. No Saya problem. sendiri dah jelajah di mana Kedah, sebelah utara, selatan dan termasuk Sabah. Kita lihat sambutan luar biasa. Di mana fokus utama kita adalah kepada mereka yang tak menyokong mana-mana kerajaan. Contoh kita tengok PRU lepas PRU 15 di mana 32% orang Melayu, undi Melayu tak mula mengundi. Mungkin mereka boikot ataupun mereka dah malas dengan politik. Jadi proklamasi orang Melayu, kita bukan parti politik dan kita adalah satu sekretariat di mana kita fokus lebih kepada penyatuan orang Melayu, di mana kita tak nak bermusuh dengan siapa-siapa. Kita tak kira Melayu dari parti PKR, Bersatu atau PAS, siapa-siapa pun boleh duduk bersama dengan kita. Di mana kita lihat sebelum 2018 UMNO adalah parti tunjang kepada orang Melayu di Malaysia, di mana kuasa mutlak terletak di tangan UMNO. Dan selepas 2018 kita lihat parti Melayu berpecah. Bila berpecah dan kita tengok kuasa Melayu dah lemah. Bila kuasa Melayu lemah, dan kita bagaimana kita nak melaksanakan hak istimewa orang Melayu bila kita tak ada kuasa. Jadi hari ini dengan adanya proklamasi orang Melayu, tanpa melibatkan mana-mana parti politik, maksud kita kalau ada parti serpihan parti Melayu, kalau kita nak menyatukan orang Melayu memang susah. Dengan adanya sekretariat Tanah Air, proklamasi orang Melayu, dengan kita bukan parti politik, kita boleh menyatu padukan orang Melayu, tak kira dia dari mana-mana parti politik ataupun bukan parti politik dan sebagainya. Kita boleh menyatu padukan dan kita akan dapat satu suara mutlak, kuasa mutlak yang akan mengganti UMNO yang hampir makin lama makin tenggelam di arena politik kita lihat. Jadi usaha kita hari ini bukan kita nak menyentuh mana-mana kaum lain, tidak. Kita nak kuatkan orang Melayu dari segi sudut ekonomi dan dari segi yang pertama penyatuan yang kita fokus hari ini. Kita nak kukuhkan ekonomi orang Melayu. Zaman dulu mungkin kita fikir orang politik ni mereka nak kayakan diri masing-masing, dan adanya proklamasi orang Melayu ni kita nak kukuhkan ekonomi anak-anak cucu kita akan datang ni. Dan kita nak kukuhkan ekonomi dengan penyatuan lah kita boleh kukuhkan ekonomi untuk jaga masa panjang. Bukan kita nak mengkayakan mana-mana pemimpin, tidak. Sebab Tun pun hari ini dah usia hampir 98 tahun. Tun tak mengharap sangat nak jadi Perdana Menteri ataupun nak kuasa mutlak, tidak. Tun pun nak serah kepada siapa yang boleh bawa suara kuasa orang Melayu ni yang mutlak untuk jaga masa panjang. Oh, yang baru-baru ni kita lihat, di mana apabila Tun ni lebih fokus kepada penyatuan Melayu, dan hari ni kita tengok Presiden PAS pun jumpa Tun atas dasar individu bukan melibatkan parti PAS, individu. Beliau pun sokong kepada di mana ada Tun M kepada penyatuan orang Melayu dan Islam. Ini yang buat mereka menarik, mereka nak bersama dengan Tun M. Biasanya macam
Kali ini pilihan raya PRN negeri ini kita lihat kalau kita ambil negeri Selangor memang persaingan sengit lah antara Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional. Mungkin ada pihak akan menang dengan mungkin bukan mudah lah mereka nak menang, mungkin menang dengan tipis lah. Memang persaingan sengit kita lihat. Kita tengok kali ini orang Melayu dah macam mula bangkit di mana bukan orang Melayu je, sebahagian daripada bangsa lain pun mereka dah mula rasa di mana ekonomi negara kita makin tertekan dan kita tengok rata-rata rakyat pun dah kurang belanja untuk tampung seharian mereka dah kurang belanja, dan ini akan menjejaskan ekonomi negara juga, sebab kita lihat ekonomi dan tentu kita perlu rakyat belanja. Kalau rakyat tak ada duit nak belanja, macam mana negara nak dapat hasil? Jadi ini yang kita nampak hari ini. Dan juga kita lihat hari ini rakyat baru sedar, mereka baru sedar, sebelum ni mereka tak sedar. Kita lihat memang kerajaan hari ini melibatkan lebih kurang 148 parlimen. Kita nampak majoriti, tapi majoriti bangsa Melayu, ahli parlimen yang berketurunan Melayu Islam ni bukan majoriti. Artinya walaupun negara ni negara Islam, tapi diperintah oleh orang bukan Islam. Ini yang berlaku kita lihat hari ini. Rakyat baru sedar, baru buka mata, baru mereka sedar perkara ini. Kita lihat UMNO kehilangan penyokong. Memang perkara ini kita akan lihat pada PRN negeri, di mana kita lihat Tan Sri Anwar Musa dan Tan Sri Noh Omar, Khairi Jamaluddin, calon-calon ni semua calon pemimpin ada populariti yang luar biasa, dan benda ni merugikan bukan UMNO je, merugikan orang Melayu. Jadi dari sini kita lihat kuasa UMNO makin lama makin hilang. Kemungkinan besar selepas PRN ni UMNO ni hilang terus. Ini akan berlaku lah, merugikan UMNO lah sebenarnya. Untuk rasa di Selangor sendiri, Selangor ada 56 zon kan? Ya. Jadi yang bagaimana beberapa ni memang ada daripada pihak sana kata nak tapau dengan benar pun tapi itu tak mungkin lah, di berbeza. Macam mana Datuk pandang Datuk, boleh ke 56 ni sebahagian ke separuh ke boleh? Kita perlu lihat kekuatan parti gerakan. Kalau parti gerakan kalau tak dapat kita lihat parti gerakan pun dapat lebih kurang banyak kursi juga. Bergantung kepada parti gerakan. Kalau parti gerakan semua kalah, Perikatan Nasional nak menang di negeri Selangor ni payah sikit lah. Kalau kita bandingkan Kedah, Kelantan dan Terengganu, dah tentu Perikatan Nasional akan menang. Itu juga dengan Negeri Sembilan. Kemungkinan besar Perikatan Nasional akan ambil alih Negeri Sembilan. Ini yang akan berlaku lah. Kali ini Perikatan Negeri Selangor, PS perlu kerja keras lah, bukan semudah tu boleh menang. Memang kita tengok faktor Azmi dan kita tengok faktor Tan Sri Noh dan Tan Sri Datuk Sri Saidan Kasim ke Selangor, kempen di Selangor. Ini semua akan menjejaskan UMNO, kemenangan UMNO. Saya rasa UMNO pun tak dapat banyak kursi. Jadi makin lama kita tengok UMNO ni dah makin pupus. Ini yang berlaku. Saya mungkin tak tanding lah. Peluang tu ada, tapi mungkin saya tak tanding. Dia tak bertanding, tadi dia tanding balik. Dia orang kata Yalah. Ya. Datuk, dalam social media baru-baru ni ada tajuk yang mengatakan
bising dengan sebab UMNO meminta kerusi lebih 20 di mana di Selangor je. Jadi DAP kita dia menang dan untuk 20 itu hadal pandai. Boleh. Sebab hari ni kerajaan kerajaan yang perpaduan ni sebenarnya dipimpin oleh DAP sebenarnya. Bukan PKR ataupun UMNO, tidak. Memang walaupun DAP kita tak nampak tunjuk ke depan, tapi kuasa mutlak letak di tangan DAP menentukan ahli tuju negara kita pada hari ini. Ini yang kita nampaklah setakat ni, dan rakyat pun dah mula sedang perkara ini. Tambah sekali tu. Tambah lagi sikit yang tu lagi. Tambah sikit yang tu. Maksudnya UMNO nak minta 20 tu kan? Tadi dah betul dah kan? Tak kuasa kepada pihak politik. Jadi apa dia tak tahu kan? Jadi dia nak 20 kursi, tapi pihak DAP dah bising. Macam tu. Boleh ke? Yalah, dari sini kita lihat di mana UMNO dah hilang kuasa sebenarnya. Jadi hari ini Presiden UMNO sendiri yalah nama je Presiden, tapi tak ada kuasa dah sebenarnya. Syarat je UMNO ni duduk dalam kerajaan perpaduan ni sebenarnya macam syarat je dah duduk kat situ. Jadi hari ni kita lihat DAP, bila DAP tekan UMNO, artinya orang Melayu tak ada kuasa dalam negara ini. Memang kuasa orang Melayu dah hilang. Bila DAP sendiri boleh tegur UMNO, mana maruah orang Melayu? Mana daya? Sejarah kita, nenek moyang kita lawan dengan komunis, British, Jepun dan sebagainya. Kan? Hari ini perjuangan mereka disisirkan begitu saja. Dengan adanya DAP boleh tegur UMNO. UMNO pun tak boleh cakap banyak dah sekarang ni. Mereka dah sebenarnya hilang kuasa. Bukan hilang kuasa UMNO je, hilang kuasa orang Melayu, dah tak ada kuasa dah sebenarnya dalam negara. Kami yakin boleh menandingi dengan jenama-jenama lain sebab Induk kami memang banyak beza dia lah. Dan macam kalau compare dengan jenama-jenama lain, kami ada banyak jenama-jenama kami yang tak ada dalam jenama-jenama lain tu yang kita buat tadi. Contoh ada resepi-resepi kami semua memang dari Dubai. So dia punya dari segi flavor tu memang beza. Lepas tu dekat menu kami pula kami buat fusion Indian, Arab dengan Western. Yang itu memang tak adalah, so memang kami yakin boleh menandingi dengan jenama lain. Okey, nak tahu daripada Dubai. Jadi mungkin apa kelainan dia yang saya dapat tahu tadi ada garlic sauce kan. Orang pun rasa memang sedap, suka dengan benda tu. Jadi apa lagi mungkin tak tahu juga tak. Okey, selain daripada garlic sauce tu memang homemade, memang kami buat sendiri. Satu juga goreng kami ataupun ayam grill yang keunikan kami semua masakan kami rempah je semua memang kami bawa dari luar. Semua kami memang datang ke sana. Lagi satu dalam menu kami ni ada contoh yang saya kata fusion tu. Contoh kami ada tandoori rice. Tandoori rice ni dia macam nasi Arab tapi campur dengan fusion dengan rempah tandoori dari India. Yang itu lain. Sama juga macam kami ada actually dalam menu kami ada pizza, ada juga pizza tandoori. Kami ada burger tandoori pun. So burger tu kita tahu dia makanan western. Tapi yang tandoori tu rempah tu resepi tu Indian. So dia kami gabungkan yang dua. Yang sajian-sajian ni memang beza dengan jenama lain. So yang itu kelebihan kami. Lagi satu ayam grill. Ayam grill kami ada peri-peri, ada biasa. So ayam grill kami sama juga kami. Ayam grill kami memang kami buat ayam grill bahagian burger dengan thigh saja. Dia tak ada bahagian lain. Sebab untuk baru dia punya yang nak bagi flavor dia tu, juicy flavor tu dia memang beza. So yang grill kami memang unik lah kita cakap. Maknanya kalau orang nak goreng boleh grill juga lah. Orang kata lebih healthy kan, lebih sihat. So itu perbezaan je dua-dua ada. Okay, dan juga dari segi harga macam mana? Mungkin orang nak tahu harga berpatutan tak? Okey, harga kami memang patutan. Bila kalau kita compare memang kami cuba kekalkan bawah harga pasaran jenama-jenama lain.
sebab kami nak bagi yang terbaik dengan harga yang berkelanjutan untuk semua rakyat Malaysia lah. Sebab kalau contoh ambil snack plate kami yang 2 piece chicken memang bawah 20, kami cuba tekalkan bawah daripada harga pasaran yang sekarang. So kami ada juga menu rahmah, menu RM5 kami ada juga kan. Selain daripada itu kami ada juga paket, lepas tu yang paket sampai ayam goreng kaya boleh sampai 15 itu pun juga. Harga dia memang baik kalau kita bandingkan memang lebih rendah lah. Dan memang harga yang patutan lah saya boleh cakap. Okey, dekat mana kita dah datang? Juga ada branch lain ke ataupun memang dekat Kuala Lumpur saja? Untuk lokasi tak? Buat masa sekarang lokasi kami memang dekat Bukit Bintang ni. Dekat Bukit Bintang jalan main road lah, senang nak cari. Tapi kami memang cadang lah di mana ada akan buka di cawangan lain. Sekarang kami dalam proses untuk dah ada tempat yang kita dah kenal pasti. Dekat Sayang dekat Shah Alam akan ada, insyaAllah. Lepas tu selain daripada tu dekat highway Leburai Karak Highway ada Jalan Minggu. Sama juga ada few shopping mall yang kita akan buka lebih kecil lah. Shopping mall pun check kecil sikit. So itu belum finalize lagi, masih dalam perbincangan dengan pihak shopping dulu. So dah harga tu nanti kami akan target kami sebelum hujung tahun ni kami akan membuka 10 jam. Ini jam pertama sebab akan ada lagi 9 jam. Okay. Berkenaan dengan jenama daripada Arab Jadi sentuhan Arab tu ada ataupun Asia sahaja macam mana? Sentuhan Arab tu memang mesti ada. Arab tu dari segi semua menu kami memang ada sentuhan Arab. Khususnya yang nasi yang cakap tadi tu. Walaupun tandoori rice tu kami nasi asal je pun sebab memang ada banyak semua saja kami memang ada sentuhan Arab. So orang tu sini apa menu yang wajib diorang cuba? Mungkin bagi sedikit orang kata menu tak yang kalau datang dia harus cuba. Yang kalau datang yang wajib cuba ayam goreng. Okey. Ayam goreng memang wajib. Dengan sos kami. Lepas tu bagi yang kalau yang healthy conscious tu mungkin ayam makan dengan apple snow dan garlic sexy dia boleh. Kalau yang nak cuba rasa nasi tandoori rice ada, biryani rice pun ada. Ada nasi dua jenis. Lepas tu kami terus menu untuk kadang-kadang ada goreng yang bergula, burger yang bergula pun ada. Kami ada burger tandoori. Okay, sebenarnya semua lah kita perlu try kan. Okay. So mungkin satu perkataan sebab apa rakyat Malaysia perlu datang ke kedai Chicken. Tagline kami, it's my choice. Okay, it's my Boleh choice. apa dia punya trademark ni? Buat sikit dalam suasana juga happy. Katakan sesuatu lah trademark. Buat promote sebelah mana? KFC apa? KFC is apa liken gitu It's my choice. Sedikit kalau yang sini ada ke? Dah ada, mesti dah ada. Kena buat je tu, baru start. Promote sikit. promote sikit. Itulah trademark lah, ada is my choice ya. Chicken wing is my choice. Jangan lupa lah rasa peri-peri. Ada diskaun untuk hari ni. Hari ni saja. Okey, boleh cakap juga untuk hari. Tak apa tu hari saya sempat hari ni. Okey, tak apalah, cakap dalam hari datang. Nak tempat lain ke? Nak dekat depan lain ke sini, Pak? Stand by ya. 5, 4, 3, 2, 1 station. Okay, chicken is my choice. Saya jumpa semua orang datang chicken. Memang beza daripada yang lain. Dan kami ada bagasi sendiri untuk rakyat Malaysia. Jumpa datang ramai-ramai. Chicken is my choice. Okay.